الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung pengajian kita kitab Sunan Tirmizi, insyaallah gilir dengan Sahih Bukhari. Sekian lama kita cuti, lebih kurang 2 tahun. Sekarang Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kita boleh sambung lagi insyaallah. Alhamdulillah. Malam ni kita akan teruskan bab ma jaa fi siwaki lis-saimi, situ bab berkenaan dengan bersugi gigi bagi yang puasa. Orang puasa boleh tak bersugi gigi? Berkenaan dengan tu. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abdurrahman bin Mahdi أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي. Riwayat daripada Amir bin Rabi'ah, ayahnya Abdullah, dia kata, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bilangan yang saya tidak dapat berhitung. Yatasawwaku, yang saya dapat lihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersugi gigi, wa huwa shaimun, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam keadaan yang berpuasa. Jadi daripada hadis ni dapati yang berpuasa boleh bersugi gigi. Cuma di dalam bab ni biasalah ada ikhtilaf a'immah. Wa fil babi an Aisyah, dan semakna dengan hadis bab ni datang riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, seperti mana riwayat Amir bin Rabi'ah ini. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, hadis Amir bin Rabi'ah hadithun hasanun. Hadis Amir bin Rabi'ah tu darajat hadisnya hadis hasan. والعمل على هذا عند أهل العلم, dan beramal menurut hadis ni di sisi ulama, la yarawna bis-siwaki lis-saimi ba'san, mereka menganggap tidak mengapa bagi yang puasa bersugi gigi itu. Jadi maksud yang la yarawna bis-siwaki lis-saimi ba'san ni, bolehnya bersugi gigi tak kira qabla zawali wa ba'dahu, maksudnya sama ada bersugi gigi itu sebelum waktu zawal ataupun selepas daripada waktu zawal. Maknanya sebelum betul-betul tengah hari ataupun selepas dah tergelincir matahari, tak kira masa mana pun di sisi ulama boleh bersugi gigi. Dan sama ada kayu sugi gigi yang diguna pakai itu basah ataupun kering. Ada jenis setengah tu kayu basah, setengah tu ada dah batang tu dah kering. Tidak mengapa, yang mana saja kiranya boleh bersugi gigi. Ini pendapat kebanyakan ulama, termasuklah pendapat daripada Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i. Dan
mereka berhujjah dengan hadis bab ini, berkenaan dengan bolehnya bersugi gigi begitu. Dan juga dengan hadis Aisyah yang mana Imam Tirmizi isyarat dalam wafil bab tadi, dan mereka mengambil berat tentang bersugi gigi sampai mereka kata qabla zawal, ba'da zawal pun boleh bersugi gigi. Mereka berdalilkan dengan hadis Abu Hurairah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu'in wa fi riwayatin inda kulli salatin. Jadi berdasarkan hadis itu mereka mengambil berat bersugi gigi ketika wudu dan ketika sembahyang, sama ada waktu itu waktu qabla zawal ataupun ba'da zawal. Illa anna ba'da ahli ilmi. Di sini ada ikhtilaf daripada illa ni akan nyatakan pandangan ulama lain yang tidak berapa setuju dengan bersugi gigi itu. Illa anna ba'da ahli ilmi karihus siwaka lisaimi bil'udir ratbi. Malaikat sebahagian ulama mereka menganggap makruh. Maksudnya mereka tak apa, nak setuju bersugi gigi bagi yang puasa dengan menggunakan kayu sugi yang basah. Jadi mereka kata kayu sugi yang basah ni di situ ada rasa daripada kayu tu. Jadi sebab tu mereka tidak setuju, yaitu ulama Malikiyah dan juga Imam Amir Asy-Sya'bi. Mereka yang tidak setuju, mereka menganggap makruh bersugi gigi dengan kayu yang basah bagi yang puasa tu. Wa karihu lahu siwaka akhiran nahari. Dan juga mereka menganggap makruh bagi yang puasa lahu lisaimi bersugi gigi pada bahagian akhir siang hari. Itu maksudnya selepas daripada waktu asar hingga maghrib. Dan yang mana a'immah dah benarkan bersugi gigi pada bila-bila masa dan juga apa sahaja jenis kayu, sama ada basah ataupun kering. Mereka bagi jawapan berkenaan dengan anggapan makruh bersugi gigi dengan kayu sugi basah tu. Katanya mereka, sekiranya kayu basah tu ada rasa, disebabkan itu anggap makruh. Apa pula dengan air tu, air yang ketika wudu koma mulut, itu juga ada rasa air biasa pun, air kosong, air mutlak pun ada rasa dia. Apa pula dengan air tu, kalau kira ada rasa ni tak boleh masuk dalam mulut, akan jadi masalah dengan air mutlak juga, tidak boleh koma mulut dan sebagainya, akan timbul masalah tu. Jadi mereka memandangkan ada bandingan begitu. Mereka kata disebabkan koma mulut dengan air itu juga ada rasa, kiranya boleh bagi yang puasa. Begitu juga kayu sugi yang basah, katalah ada rasa sekalipun tidak menjadi masalah, boleh bersugi gigi. Itu jawapan balas daripada ulama yang mengharuskan bersugi gigi dengan kayu yang basah tu. Jadi pernah Imam Bukhari juga dalam Sahih Bukhari ada nyatakan satu riwayat qala Ibn Sirin, Imam Muhammad bin Sirin kata,
tidak mengapa siwak. La ba'sa bis siwakir rutabi, la ba'sa bis siwakir rutabi, boleh. Tidak mengapa menggunakan kayu sugi yang basah. Qila lahu ta'mun, dikatakan uang kepada Imam Ibn Sirin, ada rasa, maknanya kayu sugi yang basah tu ada rasa, jadi takut rasa tu masuk dalam perut dan sebagainya. Qala, jawab kata Imam Ibn Muhammad bin Sirin, wal ma'u lahu ta'mun wa anta tumadmidu bihi, yang engkau mulut air itu pun ada juga rasa. Macam mana maknanya? Imam Muhammad bin Sirin berdalilkan begitu mengharuskan bersugi dengan kayu gigi yang basah. Begitu juga Abdullah bin Umar kata, tidak mengapa la ba'sa ay yastaka as-sa'imu bis-siwaki ratbi wal yabisi. Rawahu Ibnu Abi Syaibah, riwayat daripada Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Di situ ada tidak mengapa yang puasa tu menggunakan kayu sugi gigi yang basah dan juga yang kering ketika bersugi gigi. Jadi maknanya ramai ulama berpihak kepada bolehnya, harusnya bersugi gigi dengan kayu sugi yang basah dan juga yang kering. Walam yara Syafi'i bis-siwaki ba'san awalan nahari wa akhirahu, dan Imam Syafi'i menganggap tidak mengapa bersugi gigi pada awal siang hari dan juga akhir siang hari. Wa dzakarahu ay wa dzakara qaul Syafi'i Ahmad wa Ishaq as-siwaka akhiran nahari. Jadi Imam Ahmad dan Imam Ishaq juga menyatakan, menceritakan seperti mana qaul Imam Syafi'i, katanya harus boleh siwak bersugi gigi pada akhir siang hari. Jadi ada juga sesetengah menganggap makruh. Wa kariha makarihu lahu siwaka akhiran nahar, ada sesetengah yang tadi walam yara Syafi'i bisiwaki ba'san awalan nahari wa akhirahu, kemudian wa kariha, selap tadi bukan wa zakarahu, wa kariha Ahmad wa Ishaq siwaka akhiran nahari. Begitu maksudnya Imam Ahmad dan Imam Ishaq menganggap makruh bersugi gigi pada akhir siang hari, dan mereka berdua berhujjah, kata bersugi gigi pada akhir siang hari ini menghilangkan bau dinamakan khaluf ni, bau keluar daripada dalam bagian dalam perut disebabkan kosong perut tu ada keluar satu jenis bau. Itu bukan bau busuk mulut, bau daripada tempat simpan makanan tu dalam perut tu, panggil apa? Usus. Bau daripada usus, begitu. Bukan tidak bau busuk daripada mulut, tidak. Bau tu bau disebabkan kosong makanan daripada usus tu panggil khaluf. Itu bau yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain ada la khalufu famis sa'imi atyabu indallahi min rihil miski.
bau khaluf tu yang keluar daripada mulut orang puasa tu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi. Jadi yang Imam kata makruh siwak akhiran nahar tadi, mereka menganggap makruh disebabkan mereka kata bersugi gigi itu pada waktu akhir siang hari itu boleh menghilangkan bau khaluf yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sebaik-baiknya waktu akhir siang hari lebih kurang selepas asar tu tidak digalakkan bersugi gigi. Itu di sisi Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Di sisi Imam Syafi'i tidak mengapa, sama ada waktu siang hari, awal siang hari ataupun akhir siang hari, boleh sahaja nak bersugi gigi itu. Babu ma jaa fil kuhli lis-saimi, bab berkenaan dengan bercelak mata bagi yang puasa. Dalam keadaan berpuasa, celak mata boleh ataupun tidak. Haddatsana Abdul A'la bin Wasil qala akhbarana Al-Hasan bin Atiyah qala akhbarana Abu Atikah an Anas bin Malik qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata seorang lelaki datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ishtakat ainayya afa aktahilu wa ana saimun. Saya rasa sakit kedua mata saya, boleh tak saya nak bercelak gigi? Bercelak gigi pula, bercelak mata. Jadi celak mata ni ada kebaikan dia, cerah mata dan menumbuhkan bulu mata, dan sakit-sakit mata boleh hilang. Jadi sebab tu sahabat tu tanya, sebagai mengubat sakit mata dia tu, dia nak bubuh celak mata. Tanya kepada Rasulullah SAW boleh ataupun tidak. Qala na'am. Nabi SAW bersabda, jawab kata, ya boleh. Maksudnya bagi yang puasa jawazul iktihal bila karahatin lis-saim. Bagi yang puasa ni harus bercelak mata bila karaha, tanpa menjadi makruh. Wabihi qala al-aktsarun, kebanyakan ulama berkata begitu. Wa fil bab an Abi Rafi' qala Abu Isa hadits Anas haditsun isnaduhu laysa bil qawi. Imam Tirmizi kata hadis Anas ni hadis sanadnya tidak begitu kuat. Wala yasihhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab syai'un. Tidak ada yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Jadi maksudnya hadis ni dianggap dhaif. Wa Abu Atikah yudha'afu. Abu Atikah yang riwayat daripada Anas bin Malik tu dianggap rawi dhaif. Jadi walaupun dianggap hadis ni dhaif, kira-kiranya boleh kita beramal. Sebab apa? Kata boleh beramal ni usul yang dipegang oleh jumhur muhaddisin. Katanya mereka hadisin yang wujud kemudian daripada Imam Tirmizi, katanya mereka hadis-hadis yang ada dalam kitab Sunan Tirmizi ini kesemuanya diamal oleh mana-mana fuqaha kecuali dua hadis.
dulu pun saya dah bagi tahu. Jadi selain daripada dua hadis yang ada dalam kitab Sunan Tirmizi ini, jumhur muhaddisin wujud kemudian daripada Imam Tirmizi, mereka dah pun mengaku ke semua hadis ni diamal. Mana-mana ulama ada sahaja beramal dengan hadis-hadis ni. Jadi dua hadis tu ada ilah, ada masalah sedikit. Itu Imam Tirmizi dah nyata dalam kitab dia Al-Ilalus Saghir. Di situ ada maksud-maksud tu pun sebelum ni saya dah bagi tahu. Mungkin masih ingat lagi, dah 2 tahun cuti ni. Ingat lagi? Tak perlu ulang kan? Baik. Jadi maknanya berdasarkan pegangan daripada muhaddisin tu, walaupun kita baca hadis, kita jumpa dalam Sunan Tirmizi katalah dhaif pun, maknanya boleh beramal. Sebab apa? Sebab kebanyakan ataupun boleh kata setiap hadis yang dhaif, setiap hadis dhaif yang Imam Tirmizi masukkan dalam Sunan Tirmizi dia, hadis-hadis dhaif tu biasanya ada sokongan tarik lain. Jadi yang kita nampak zahir hadis tu dhaif, tapi di sisi Imam Tirmizi hadis dhaif tu ada sokongan tarik lain. Jadi disebabkan itu Imam Tirmizi masukkan dalam Sunan Tirmizi dia, walaupun hadis tu hadis dhaif, dia sanggup masuk hadis dhaif tu sebagai hadis bab. Dan juga banyak tempat Imam Tirmizi dia sebut hadis tu hasan. Keputusan darajat hadisnya di sisi Imam Tirmizi hasan. Dia sebut ada hadisun hasanun, tapi dalam sanad tu ada rawi dhaif. Itu selalu kita jumpa. Jadi bermakna hadis dhaif, hadis bab yang Imam Tirmizi dah masuk, Imam Tirmizi kata hasan tu maksudnya di situ hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi maksudnya dhaif tadi ada sokongan tarik lain yang membantu boleh menghilangkan dhaif tu dan naik darajat hasan li ghairihi. Itu uslub Imam Tirmizi begitu. Jadi kalau kita pegang usul tu, pahaman sebenar yang dikehendaki Imam Tirmizi begitu tu, kita baca Sunan Tirmizi ini tidak akan menjadi masalah dan tidak akan timbul apa-apa keraguan. Kalau tidak, kita akan fikir hadis dhaif banyak Sunan Tirmizi ini, macam mana kita mau amal dan sebagainya. Isu-isu itu tak perlu timbul dah di sini. واختلف أهل العلم في الكحل للصائم. Dan ulama berselisih faham, berselisih pendapat berkenaan dengan celak mata bagi yang puasa tu. Fakarihahu ba'duhum. Sebahagian daripada mereka ulama menganggap makruh. Fakarihahu ay fakarihal kuhla, wa huwa qawlu Sufyana wa Ibn al-Mubarak wa Ahmad wa Ishaq. Itu pendapat imam-imam yang disebut nama ni. Warakhasa ba'du ahli al-ilmi fil kuhli lis-sa'imi wa huwa qawlu Syafi'i. Dan sebahagian ulama seperti Imam Syafi'i mengharuskan bercelak mata, dan wa huwa qaulul Hanafiyyati aidan. Di sisi ulama Hanafiyah juga sama pandangan seperti qaulul Syafi'i, harus bercelak mata bagi yang puasa tu. Jadi daripada jumlah terakhir, warakhasa ba'du ahli ilmi fil kuhli lis-sa'imi,
yang mengharuskan bercelak mata tu Imam Syafi'i, ulama Ahnaf. Jadi maksudnya di sisi mereka beramal dengan hadis tadi. Walaupun di sisi sanad tu disebabkan ada Abu Atikah rawi dhaif tu, walaupun begitu ada juga a'immah beramal dengan hadis ni dan mengharuskan bercelak mata berdasarkan hadis ini. Jadi daripada situ lagi jelas boleh nampak apa yang dah buat putusan daripada muhaddisin, kata hadis-hadis dalam Sunan Tirmizi ini semuanya diamal kecuali dua hadis itu. Bab ma jaa fil qiblati lis-shaimi. Bab datang berkenaan dengan kucuk isteri bagi yang puasa. Haddatsana Hannadun wa Qutaibatu qala akhbarana Abu al-Ahwas an Ziyad ibn Ilaqata an Amr ibn Maimun an Aisyah أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kucuk isteri pada bulan puasa, fi syahri saumi ay fi syahri Ramadan. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha daripada riwayat ini hendak nyatakan daripada perkataan syahri saum itu, maksudnya tidak ada apa-apa perbezaan di antara puasa fardu dan juga puasa sunat. Jadi tidak sebut dalam hadis ni syahrul Ramadan, syahrul saum. Itu umum dipahami daripada situ puasa fardu, puasa Ramadan dan juga puasa sunat lain selain daripada puasa Ramadan sama. Kalau kucuk isteri tidak batal puasa harus. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائمين. Ulama berselisih pendapat, ulama dari kalangan sahabat Nabi dan juga tabi'i berselisih faham berkenaan dengan qublah, kucuk isteri bagi yang puasa. Farakhasa ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qublati lisyaykh. Maka sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengharuskan kucuk isteri bagi yang sudah tua. Syekh di sini bukan syekh alim, tidak. Syekh maknanya yang sudah tua, yang biasanya dia dah tidak ada nafsu lagi. Walam yurakhisu lisyabi. Ini syab pemuda, jadi maknanya syekh tadi orang tua. Walam yurakhisu lisyabi. Dan mereka sahabat Nabi, sebahagian sahabat Nabi, mereka tidak mengharuskan bagi pemuda. Makhafata Allah yaslama lahu saumuhu, kerana memang tidak selamat puasanya baginya. Jadi pemuda ni masih kuat nafsu. Kalau haruskan pemuda ni cium isteri, takutnya terlajak
kemudian jima, batal puasa dan sebagainya, timbul masalah di situ. Orang tua ada tidak ada nafsu keinginan, kalau kucuk pun tak ada masalah, tidak akan batal puasa, tidak bimbang. Kalau begitu harus boleh kucuk isteri. Jadi maksudnya dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kucuk isteri pada bulan puasa. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mampu mengawal keinginan nafsu sendiri. Jadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Tapi bagi orang biasa, itulah ulama membezakan antara syekh dan pemuda itu. Wal mubasyaratu indahum asyaddu, dan mubasyarah di sisi mereka lebih tegas daripada kucuk. Asyaddu minal qublah. Jadi maksudnya bagi yang muda kucuk pun tak boleh, mubasyarah tu lagi tegas, dilarang. Mubasyarah maksudnya sentuh kulit sama kulit suami isteri, mengambil lazat dan sebagainya. Itu juga lebih membimbangi, boleh berlaku jima, batal puasa dan sebagainya. Wa qad qala ba'du ahli al-ilmi al-qublatu tunqisul ajra wa la tuftiru as-sa'ima. Fa kan bukan nun. Tuf. Ya. Tak terang sini. Sebahagian ulama kata qublah, kucuk ban itu mengurangkan pahala. Wala tuftiru sa'ima, dan tidak batal puasa. Wara'au anna lis-sa'imi idha malaka nafsahu ay yuqabbila, dan mereka berpendapat bagi yang puasa ni, apabila dia mampu mengawal dirinya, boleh dia kucuk isteri. Wa idza lam ya'man ala nafsihi, dan apabila dia tidak rasa aman ke atas dirinya sendiri, entah yakin diri, tarakal khublata, baik dia tinggalkan kucuk itu. Dia selama lahu saumuhu, supaya puasanya selamat baginya. Wa huwa qaulus Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i. Pendapat dua imam itu begitu. Babu ma jaa fi mubasyarati as-sa'imi. Bab datang berkenaan dengan mubasyarah bagi yang puasa. Mubasyarah maksudnya massuz zaujil mar'ata fi ma dunal faraj, sentuhan daripada suami terhadap isteri pada bahagian-bahagian tubuh badan lain selain daripada kemaluan. Itu maksudnya mubasyarah, sentuhan suami kepada isteri pada bahagian-bahagian tubuh selain daripada kemaluan. Waqila hiya al-qublatu wal lamsu bil yadi. Mubasyarah maksud setengah kata kucuk, dan juga sentuh dengan tangan. Itu mubasyarah, sentuh isteri dengan tangan.
حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiruni. Imam Nawawi kata yubashiru, maksud di sini al-lamsu bil yadi, sentuh dengan tangan. Aisyah radhiyallahu anha kata kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia puasa, dia menyentuh saya. Makana amlakakum liirbihi ay lihajatihi ataupun li'adwihi. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menguasai bagi kemahuannya, maknanya mampu menahan nafsu walaupun sentuh dengan isteri tidak sampai keadaan batal puasa, jima dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu mengawal diri, maksudnya menguasai keinginan dia, hajat dia, ataupun menguasai anggota dia, anggota badan, supaya tidak jima. Haddatsana Hannadun qala akhbarana Abu Muawiyah 'anil A'mashi 'an Ibrahim 'an Alqamah wal Aswadi 'an Aisyah qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. Riwayat daripada Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kucuk dan mubasyarah, sentuh dengan tangan, mubasyarah ida lamsu bil yadi, sedang beliau puasa, dalam keadaan puasa. Wa kana amlakakum li'arabihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menguasai ataupun yang mampu mengawal hajat dia, keinginan dia ataupun anggota badan dia. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahihun wa Abu Maisarah tasmuhu Umar ibn Amr ibn Shurahbil wa ma'na li arabihi yani li nafsihi. Arab maksudnya nafs, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menguasai nafsu dia, mampu kawal keinginan nafsu itu daripada berlaku jima dalam keadaan puasa itu. Babu ma ja'a la siyama liman lam ya'zim min al-lail. Bab ini berkenaan dengan mereka yang tidak azam, maksudnya tidak niat daripada waktu malam lagi untuk puasa itu, kiranya puasa tidak sah. Haddatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana ibn Abi Maryam qala akhbarana Yahya bin Ayyub an Abdullah bin Abi Bakr an Ibn Shihab an Salim bin Abdullah an abihi an Hafsah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام أي من لم ينوي الصيام قبل الفجر فلا صيام له.
riwayat daripada Hafsah radhiyallahu taala anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa tidak niat puasa sebelum menjelang subuh, sebelum tiba waktu fajar, maka tidak sah puasa baginya. Jadi zahir hadis ini menunjukkan tidak sah puasa tanpa niat sebelum subuh sadiq, sama ada puasa itu puasa fardu ataupun puasa sunat. Dan ada juga sebahagian a'immah mereka kata kalau tidak niat qabla al-fajr, puasa fardu tidak sah, tapi puasa sunat sah. Harus boleh dia niat waktu selepas daripada subuh tu pada siang hari. Ada dalil daripada Aisyah juga di situ, kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di sisi Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, adakah apa-apa makanan di sisi engkau? Aisyah kata tidak ada. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak apa, ini saimun, aku puasa. Maknanya waktu itu waktu selepas daripada fajar, dah ba'dal fajar. Jadi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam niat puasa sunat, bukan niat puasa Ramadan. Kalau Ramadan selepas waktu fajar dah takkan Nabi mai tanya pula ada apa-apa nak makan. Jadi maknanya ni puasa sunat. Puasa sunat boleh di sisi sesetengah a'immah tu. Qala Abu Isa hadithu Hafsata hadithun la na'rifuhu marfu'an illa min hadha al-wajhi ay min hadha al-tariqi wa qad ruwiya an Nafi'in an Ibn Umar qawlahu wa huwa asahhu wa innama ma'na hadha 'inda ba'd ahli al-ilmi. Maksud hadis ni di sisi sesetengah ulama katanya la siyama liman lam yujma' as-siyama qabla tulu'il fajri fi ramadana aw fi qada'i ramadana aw fi siyami nazrin idza lam yanwihi min al-laili lam yujzihi. Ini pendapat daripada sebahagian ulama. Mereka kata yang tidak niat puasa sebelum terbit fajar, sebelum tibanya waktu al-fajr sadiq, tidak niat lagi, sama ada puasa itu puasa bulan Ramadan ataupun qada, puasa Ramadan ataupun puasa nazar. Tak kira apa saja puasa daripada puasa-puasa tersebut ni, sekiranya orang itu tidak niat daripada waktu malam lagi, kiranya tidak sah puasa itu. Jadi pentingnya waktu malam niat sebelum fajar itu. Dan ada qaul daripada Imam Malik boleh niat untuk sebulan puasa. Jadi boleh juga kita niat untuk sebulan puasa. Katanya sesetengah imam, salah-salah kita terlupa tidak niat sebelum fajar tu, maknanya dah niat dah tu boleh kawal. Begitu ada sesetengah pendapat begitu. Wa amma siyamut tatawwu'i famubahun lahu ay yanwiyahu ba'dama asbaha. Ulama kata, dan adapun puasa sunat harus baginya, puasa sunat ni harus boleh niat selepas daripada subuh itu. Wa huwa qaul Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, dan ia adalah
pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq. Dan apa jam? Dulu nampak jam di situ. Duduk bawah tu. Jadi, kau berapa dah? Sudah. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوعين. Bab datang berkenaan dengan harus buka puasa bagi yang puasa sunat tu. Orang tu dah puasa sunat dengan sebab ada apa-apa mustahab. Ketika tu boleh buka. حدثنا قتيبة وأخبرنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن ابن أم هانئ قالت كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه. Riwayat daripada Ibnu Ummi Hani daripada Ummu Hani saudari Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ummu Hani binti Abi Talib. Dia kata, saya duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa datang minuman di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minum daripada minuman itu, minuman maksud syarab min air biasa. Sumana walani a'tani. Kemudian daripada itu Ummu Hani kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan air itu kepada saya. Fasharibtu minhu. Maka saya pun terus minum daripadanya, minum air itu. Faqultu, kemudian barulah saya kata, inni aznabtu, sesungguhnya saya dah melakukan kesalahan. Fastaghfirli, tolong minta istighfar bagi saya, kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dzaka? Qala wa ma dzaka? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya, apa cerita engkau tu? Qalat, Ummu Hani kata, kuntu saimatan fa aftartu. Saya dah pun jadi yang puasa. Maknanya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hulurkan air itu, dia dalam keadaan berpuasa. Bila Rasulullah SAW bagi air itu, dia pun terus minum. Dia kata, faftartu, saya dah buka puasa, dah batal puasa. Faqala, amin qada'in kunti taqdinahu? Qalat la. Nabi SAW tanya dulu, adakah yang engkau puasa itu salah satu daripada puasa qada' yang engkau perlu qada'kan puasa itu? Qalat la. Ummu Hani kata, tidak puasa qada', puasa sunat biasa. Qala fala yadurruki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu tidak ada dosa, tidak ada apa-apa kesalahan yang engkau buka puasa tadi. Fala yadurruki, tidak akan memudaratkan apa-apa kepada engkau. Maknanya puasa sunat ni boleh buka. Kalau kita puasa sunat, contohnya kita pergi sampai rumah orang sebagai tetamu, orang pun jamu, jadi kita tak mau kata saya ni puasa, kemudian kita buka puasa, tak apa, maknanya harus, tidak perlu qada balik. Kalau kita nak
teruskan dengan puasa kita pun tak mengapa, tidak wajib buka puasa. Jadi bagi tahu saya ni puasa, tuan rumah pun kata okey tak apa, maknanya teruskan puasa boleh juga begitu, tidak wajib buka. Wa fil babi an Abi Sa'id wa Aisyah hadis Ummu Hani'in fi isnadihi maqalun. Hadis Ummu Hani tadi dalam sanadnya ada perbahasan pertikaian daripada ulama muhaddisin wal amalu alaihi inda ba'd ahli al-ilm min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim anna as-sa'im al-mutatawwi'a idza aftara fala qada'a alaihi. Sebahagian ulama dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'i, mereka kata yang puasa sunat ni apabila dia dah buka puasa tidak ada qada atasnya kecuali dia tu sendiri nak qada balik. Apa qada boleh. Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Ahmad wa Ishaq wa Syafi'i. Itu pendapat bagi imam-imam tu. Itu juga qaul jumhur daripada ulama. Haddatsana Mahmud bin Zailan qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Syu'bah qala kuntu asma'u Simak bin Harb yaqulu. Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis, dia kata saya dengar Simak bin Harb kata ahadu Bani Ummi Hani'in, salah seorang daripada keturunan Ummu Hani, haddatsani meriwayatkan saya falaqitu ana afdalahum wa kana ismuhu Ja'dah. Maka saya jumpa orang yang dianggap utama di kalangan mereka Bani Ummu Hani itu, namanya Ja'dah. Wa kanat Ummu Hani'in jaddatahu. Ummu Hani itu apa nama, jadi jaddah dia. Haddatsani an jaddatihi, dia menceritakan saya, jadi Ja'dah ni lelaki, haddatsahu dia haddatsani an jaddatihi, dia menceritakan saya daripada jaddah Ummu Hani itu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha ay ala Ummi Hani. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di rumah Ummu Hani, fada'a bi syarabin, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta air minum, fasyariba, kemudian minum air itu, thumma nawalaha ay a'taha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan air itu kepada saya, fasyaribtu, saya pun minum. Faqalat ya Rasulullah, kemudian daripada itu baru dia kata, ya Rasulullah, ama inni kuntu sa'imah, sebentar tadi saya berada dalam keadaan berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'imul mutatawwi'u aminu nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, yang puasa sunat itu merupakan aminu nafsihi, dia adalah yang mempercayai dirinya sendiri, insya'a sama wa insya'a aftara. Jadi maksudnya aminu nafsihi ay amirun raha, amirun li nafsihi, maksudnya yang puasa sunat ni dia menjadi ketua bagi maknanya yang menjaga dirinya sendiri, sama ada dia nak teruskan puasa ataupun dia nak buka puasa boleh saja. Qala Syu'batu fa qultu lahu, Syu'bah kata
saya kata kepadanya, kepada Ja'dah. Faqultu lahu ay faqultu Ja'dah, sami'ta hada min Ummi Hani, adakah engkau dengar betul-betul sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni daripada Ummu Hani? Qala la akhbarani Abu Salih wa ahluna an Ummi Hani. Dia kata tidak. Yang menceritakan saya ni Abu Salih. Dia yang menceritakan saya dan keluarga kami yang menerima riwayat daripada Ummu Hani, mereka lah yang menceritakan kepada saya. Warawa Hammad bin Salamah hadzal hadits an Simakin. Hammad bin Salamah juga riwayat hadis ni daripada Simak bin Harb. Faqala an Harun bin binti Ummi Hani'in wa an Ummi Hani'in. Simak kata dia ambil riwayat hadis ni daripada Harun bin binti Ummi Hani, an daripada Ummu Hani juga. Wa riwayatu Syu'bah ahsanu, dan riwayat Syu'bah ni lebih indah, lebih baik, lebih dianggap hasan berbanding dengan riwayat Hammad bin Salamah dan lain-lain. Hakadha haddatsana Mahmud bin Ghailan an Abi Dawud faqala aminu nafsihi. Dalam riwayat daripada Mahmud bin Ghailan tu kalimah hadis di situ aminu nafsihi. Haddatsana ghairu Mahmudin, selain daripada Mahmud bin Ghailan, riwayat daripada Abu Dawud juga di situ kata amiru nafsihi atau aminu nafsihi, dua. Aminu nafsihi pun ada, amiru nafsihi pun ada, dengan menggunakan kalimah auli syakhi ala syakhi. Ada di situ rawi tidak pasti sama ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda amiru nafsihi ka ataupun aminu nafsihi. Jadi dia sebut dua-dua dengan menggunakan kalimah au tu biasa rawi-rawi bila mereka tidak pasti bawalah cara seperti itu. Wa hakadha ruya min ghairi wajhin ay min ghairi tariqin wahidin bal min tariqin adidah an Syu'bah. Dan begitu juga diriwayatkan daripada Syu'bah melalui beberapa banyak tariq, yaitu amirun atau aminu nafsihi ala syakhi. Banyakkan riwayat datang dengan syak begitu. Haddatsana Hannadun qala akhbarana Waqi'un an Talhah bin Yahya an ammatihi Aisyah binti Talhah an Aisyah ummil mu'minin qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di sisiku pada suatu hari. Faqala hal indakum syai'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya, adakah sesuatu makanan di sisi kamu? Qalat qultu, Aisyah kata, la, saya kata tak, tidak ada apa-apa makanan. Qala fa inni sa'imun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak kenapa, aku puasalah. Haddatsana Mahmud bin Ghailan akhbarana Bishr bin Sari an Sufyan an Talhah bin Yahya an Aisyah binti Talhah an Aisyah ummil mu'minin qalat in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tini fa yaqulu indaka ghada. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di sisiku, biasanya dia kata, dia tanya, adakah apa-apa makanan sarapan pagi di sisi engkau? Faqulu la, aku jawab kata tidak ada. Fayaqulu inni sa'imun,
Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku puasa. Tak apalah, tak ada makanan. Niat puasa ini kira sehari puasa. Qalat fa'atani yauman. Aisyah juga kata, ada suatu hari pula, hari lain Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di sisiku. Wa qultu ya Rasulullah, innahu qad uhdiyat lana hadiyatun. Jadi sebelum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, Aisyah dah bagi tahu dulu sebab ada makanan. Aisyah kata, kami diberi hadiah. Satu hadiah. Qala wa ma hiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya apa hadiah itu? Qultu haisun. Aku kata makanan bernama hais, makanan kegemaran orang Arab, campuran hijau, tepung dan juga sapi dan sebagainya campur, jadikan sejenis makanan yang lazat. Satu jenis makanan kegemaran orang Arab. Kata ada hais. Qala ama inni asbahtu saiman. Aku memang berpagi-pagi dah jadi yang puasa. Maknanya dah niat puasa sunat dah. Qalat, Aisyah kata, thumma akala. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, kata begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun makan. Maknanya bagian awal tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan awalnya tidak berpuasa. Kemudian selepas daripada fajar dah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak apa aku puasa. Maknanya daripada awal tidak ada niat lagi, niat puasa. Selepas daripada ba'dal fajr tu baru niat puasa, kemudian teruskan puasa sampai maghrib. Itu maknanya selepas subuh tu tak ada apa-apa makan lagi, terus tak makan, niat puasa. Yang dah puasa bahagian kedua pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa dah. Bila Aisyah tu tawar untuk makan hais tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan puasa sunat, dia terus makan makanan tu. Maknanya kalau tidak niat lagi, niat puasa sebelum fajar, puasa sunat tu ba'dal fajr pun boleh niat. Dan kalau dah puasa sunat dah, kalau ada apa-apa jamu makan dan sebagainya, kalau ingin nak makan, boleh juga batalkan puasa tu, makan. Tak perlu qada. Kalau nak qada pun tak apa, lagi baik. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasanun. Imam Tirmizi kata ini adalah sebuah hadis hasan. Babu ma jaa fi ijabil qada'i alaihi, insyaallah tasabung. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.